Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Zahri Harun daripada Farmasi Permai, Tumpat Kelantan. Apa khabar anda di sana? Selamat petang. Selamat petang pukul 6.20 lebih. 21 November, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Apakah aktiviti anda pada petang ini? Okay. Selamat menjamu selera kepada mereka yang mungkin sekarang dinner ataupun minum petang, right? Kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya kecil manis, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara pengambilan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul dan juga pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambil suplemen yang terbaik supaya anda mendapat kesihatan yang baik dan insyaAllah boleh bekerja dengan baik walaupun kita sekarang Kelantan di fasa first day PKPB. First day PKPB. So hati-hati, banyak saman-saman akan dikeluarkan dan juga banyak roadblock. So nak berentas daerah kena ada surat kebenaran, terutamanya daripada majikan yang kalau boleh dicop ataupun diberi kelulusan oleh balai polis. Okey, itu apa yang kami buat di Farmasi Permai. Okey, untuk staf kami kalau ada kerja di luar daerah untuk membuat COD, kepada mereka yang nak COD, no problem, just telefon kami kalau nak apa-apa, right? Kita dah lama buat COD, terutama sekali waktu di PKP hari itu. Di PKP hari itu banyak ramai customer yang kita tolong melalui kita buat servis COD, right? So PKPB, just pandangan daripada saya, saya yang tiada ilmu ini. Okey, bagus PKPB ini, tetapi kadang-kadang untuk bahagian masjid terlalu ketat bagi saya. Itu adalah pandangan peribadi. Kerana sekarang ni kita tahu bahawa MAEK telah keluarkan surat warta, ya, okey, untuk 50 orang satu waktu. So di masjid kami ni, di Bandar Tumpat ini, kita dilimit, semuanya dilimit 50 orang untuk satu waktu. Jadi untuk mengadilinya, untuk jadi adil, so kita kena gile-gile kena gile-gile dan hanya boleh datang dua waktu satu hari. Actually bagi setengah-setengah orang no problem, tapi bagi mereka yang hati dia ni terikat kepada masjid, alright, dia rasa lain sikit, ralak sikit, terutama kepada pakcik-pakcik yang umur 70 lebih. Okey, dah umur 70 lebih baru nak berjinak-jinak di masjid, kalau okey. So ini boleh membantu dia punya semangat dia untuk pergi masjid itu boleh membantu. Tetapi nak buat macam mana? Dah arahan, alright. Tetapi bagi kita yang belum sampai 70 ni, kita boleh menyelami hati dan perasaan dia berkenaan dengan terutama sekali lelaki lah yang selalu berjemaah di masjid. So once tidak diberi, maka itu adalah satu kerugian bagi dia. Dan untuk mendapat mereka yang terasa yang 27 kali ganda tu, sukar. Tu dah dia orang dia dah dapat dah rasa dia 27 kali ganda. Dan terjadi macam ni, okey, sedih, alright. Kalau kita fikirkan melalui duit, memanglah tak tercapai. Tetapi benda ni benda di dalam, dia panggil benda yang kita percaya yang depan hari. Alam gaib. Bukan dia punya keyakinan tu, keyakinan kalau kita letak sekali waktu, okey, 27 juta, right, mungkin dah orang rasa rugi. Tetapi sebabkan bukannya 27 juta, dia hanya cakap 27 kali ganda. Dan kepada mereka yang beriman kepada hari kemudian, and then dia rasa dia punya tu, dia akan jaga solat berjemaah dia. Itulah sebagai salah satu apa yang pandangan saya lah. And then bila kita terpaksa memilih dua waktu sahaja satu hari, rasa rugilah. Kejap abang like kejap. So dia akan rasa rugi, bila betul lah boleh berjemaah di rumah, memang no problem kat rumah, at least kat family. Dan kita back to PKP.
Kejap Bani abang bagi Bani. Right. So terpaksa memilih antara dua waktu, and then kata okey, arahan pertama sebelum PKPB ni adalah untuk solat hajat. Solat hajat tu 40 hari. 40 hari pada selepas maghrib. So bayangkanlah mereka yang dah daftar, dia kena daftar. Kena daftar dan dia kena pilih antara satu hari tu dua waktu, sama ada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ataupun Subuh. Just dua waktu untuk seorang. Untuk secara adil lah, okey. Bayangkanlah mereka dah diminta untuk sembahyang hajat 40 hari seperti yang telah diwawarkan oleh Maid, okey. Selepas Maghrib tu katakanlah dia tak daftar waktu Isyak, so dia kena balik solat di rumah. Sini ada beberapa kelonggaran lah yang kalau boleh diperbaiki lah. And then actually SOP ni kalau kita ikut betul-betul melalui hand sanitizer-nya, dengan penjarakan sosialnya, dengan bawa sejadah sendirinya, and then cek suhunya, no problem. I think no problem. Tapi nak buat macam mana, itulah itu pandangan peribadi saya lah. Kerana bila kita rasa benda tu besar impaknya, so kita rasa benda tu banyak pahala lah. Senang cakap, banyak pahala. So kita kalau boleh kita nak buat. So itu bergantung kepada inilah, macam saya daripada kecil lagi kita biasa solat di surau. Kalau orang dalam Beru dia tahu surau Hajijah, okey, Balasah Hajijah tu. Okey, kita daripada kecil telah dididik oleh orang tua kita untuk mengimarahkan surau-surau ataupun masjid-masjid. So dia punya pengalaman mengimarahkan surau ni melalui pengajian Al-Quran, pengajian kitab, okey, dengan Tok Chu, dengan ramai kita punya tuan guru, and then waktu-waktu hari Jumaat kita pergi basuh dia punya kolah dia bersama-sama dengan Abang Hashim arwah Beli, okey, dengan Abang Nek kita, dengan Jerry, Basri, ramai geng-geng saya dahulu yang kita tak dibayar. Actually kita tak dibayar untuk membasuh, tapi kita buat secara sukarela, and then kita secara sukarela, and then kita seronok buat benda-benda macam ni. So kalau sekarang ni masjid besar-besar dah ada kaki tangan, haruslah lebih peka, dan actually lebih berdisiplin lah, kerana anda makan gaji. And then biarlah kapet tu tak ada pasir, okey, dan kipas-kipas tu disapu dengan elok, tak ada sawang-sawang, tak ada macam-macam lah. Itulah once kita buat kerja ni, kita ada dua niat lah, sama ada kita betul-betul untuk buat kerja saja ataupun kita tengok benda di hadapan, apa balasan di hadapannya, apa balasan di hari kemudiannya. Alright, moga-moga semua staff masjid ni bagus-bagus semua. Alright. Tetapi ada juga yang kurang bekerja bagi saya, ada juga. Alright. So ini berkenaan dengan PKPB lah, PKPB. So kita harus berada, kalau ada kerja bagulah kita keluar, kalau tak ada kerja baik duduk kat rumah. Untuk apa? Untuk memutuskan rantaian dah. Dia punya prinsip adalah yang first, yang DG Ketua Pengarah Kesihatan cakap adalah penjarakan sosial. Nombor satu sekali adalah penjarakan sosial. So tak boleh berkumpul, and then tak boleh bersalam. Kalau nak bersalam juga kena pastikan ada hand sanitizer di dalam kita punya poket. Bawa yang pocket size, senang untuk kita guna pada bila-bila masa. Okey. Tapi saya terfikir juga bila tak bersalam ni, kalau orang kata kalau bersalam ni syaitan mati. So kalau kita kurang bersalam tu, banyaklah syaitan yang tidak mati. Itu selingan. Actually benda tu kadang-kadang boleh jadi juga. And then dengan masalah dengan COVID-19 ini, dengan masalah dengan ekonominya menyebabkan kita serabut.
and then syaitan pun tak mati. So itu menyebabkan lebih parah lagi lah, lebih parah lagi. So berdoalah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi petunjuk dan memberi hidayah, dan selalu membuka jalan kita lah untuk menangani situasi-situasi yang terkini, Hai, apa khabar semua? Wan Syakira, Zai Kamar Zaman, Sofia Atimah, Ali Azli, Zaid, Zaidi, Zaidi, right? Saja nak sembang-sembang berkenaan dengan PKPB Kelantan yang first day ini. Dan kami di Farmasi Permai kita buka macam biasa sampai pukul 10 malam. Macam biasa kita guna SOP juga. Kena tulis buku, kena check temperature di dahi bukan di tangan, okey? And then tulis di buku kita daftar apa ni pelanggan kita, termasuklah kalau nak guna MySejahtera pun no problem, kita ada laminate kita punya logo MySejahtera, pakai je lah. Okey, senang untuk kita check kalau berlaku sesuatu, kalau berlaku sesuatu. Kerana kalau tak berlaku, insya-Allah alhamdulillah tak apalah. So sekarang ni tumpat masih lagi hijau. Saya tak tengok lagi report pada hari ini macam mana. Kerana yang Sungai Pinang tu dia kira kes import. Okey, belum juga lagi. Saya tertarik dengan SOP di Terengganu, walaupun dia negeri orang, okey, tetapi bagi saya approach dia tu, okey, dia macam di Lungun saja, dia punya kes dia banyak situ. So dia very strict dia punya SOP di kawasan tersebut. So why not kita di Kelantan ini, di mana kawasan yang terjejas teruk tu, yang red zone macam-macam, so kita very strict there di sana. Di daerah lain ni okey sikit, kecuali tetapi itulah, kita ni suka berjalan. Orang Kelantan ni memanglah suka berjalan. Mungkinlah itu salah satu sebab kerajaan mengenakan PKPB kepada kita semua. Okey, InsyaAllah moga-moga kita dipermudahkan, dan sesiapa yang ada masalah berkenaan penyakit, no problem, boleh PM saya, boleh tanya melalui kita punya staff. Okey, boleh direct datang ke Farmasi Permai yang sentiasa buka sampai pukul 10 malam. Ada apa-apa masalah berkenaan dengan nak tanya penyakit ke suplemen ke, insya-Allah kita akan menjawab sekadar yang termampu lah, yang boleh kita berkongsi berkenaan dengan pandangan dan berkenaan dengan ubat-ubatan ataupun suplemen yang terdapat di Farmasi Permai. Just nak sembang berkenaan dengan PKPB first day ini, right? Moga-moga kita dilindungi dan kita tabah menghadapinya dalam masa 2 minggu ni. Moga-moga kita akan selepas 2 minggu akan dibuka balik PKPB kita ini untuk semua kita ni menjalankan aktiviti dengan cara biasa PKP. Okey. Tetapi alhamdulillah PKPB ni taklah macam PKP itu, sehinggalah malam tidak ada aktiviti lah, Sekarang ni malam masih lagi ada aktiviti, tetapi melalui SOP yang tertentu. Any suggestion, any question, any comment, boleh direct kepada kita punya hotline kita 0179013544. Dan sekali lagi ya, yang mana nak membeli secara online, boleh direct kepada kita punya avana.asia, farmasipermai.avana.asia. Klik di situ dan kita ada Farmasi Permai online shopping, dia panggil situ. Boleh sama ada nak beli direct di situ ataupun PM kami. PM kami. Ini pun kita ada parcel untuk di post, dah tertunai, insya-Allah. Jauh daripada Macang. Terima kasih kepada pembeli daripada Macang. Kepada mereka yang ada dalam red zone tu, boleh sila-sila tengok kita punya farmasipermai.avana.asia. Itu saja daripada saya, Zahri Harun daripada Farmasi Permai, just berkongsi petang-petang ini. Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang live sama-sama saya, Cik Izani Yubi, Cik Zaidi, Alex, Sofia, Zai Kamar Zaman, siapa lagi ni? Ramai ni, Wan Syakira. Okey, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.